Bagaimanakah caranya untuk kita baca surah-surah yang bermula dengan huruf? Contohnya seperti Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Ta Sin Mim, Ain Sin Qaf, Kaf Ha Ya Ain Sad dan lain-lain. Sebelum kita nak tahu cara bacaan yang betul, kita kena tahu bahawa huruf-huruf tersebut terbahagi kepada dua jenis. Iaitu kumpulan yang pertama adalah huruf yang tak ada ombak dan lagi satu adalah huruf yang ada ombak. Apakah dia huruf-hurufnya? Untuk huruf yang tak ada ombak adalah huruf Ha, Ya, To, Ha dan juga Ra. Dan untuk huruf yang ada ombak adalah huruf Nun, Qaf, Sad, Ain, Sin, Lam, Kaf dan juga Mim. Jadi kita tengok dulu macam mana kita nak baca huruf-huruf yang tak ada ombak ni sekiranya dia berada pada permulaan surah. Yang pertama adalah kita mestilah letakkan baris atas pada huruf tersebut. Contohnya adalah huruf Ha baris atas, Ya baris atas, To baris atas, Ha baris atas dan juga Ra baris atas. Seterusnya tambahkan huruf alif selepasnya untuk menjadikan bacaan tersebut panjang sebanyak 2 harakat. Dan kita akan tambahkan huruf alif sebelahnya, selepasnya untuk menjadikan bacaan itu panjang sebanyak 2 harakat. Iaitu Ha, Ya, To, Ha dan juga Ra. Saya ambil contoh pada surah Toha ayat yang pertama. Cara nak baca pada perkataan pada bacaan yang ayat pertama ini adalah kita panjangkan sebanyak 2 harakat untuk huruf To dan juga Ha kerana dua-dua huruf ni tidak ada ombak. Jadi kita panjangkan sebanyak 2 harakat. Toha. Itu adalah cara bacaan yang betul. Seterusnya kita pergi pada contoh yang kedua, iaitu saya ambil pada surah Yasin ayat yang pertama. Huruf Ya tidak ada ombak, huruf Sin ada ombak. Jadi kita nak tahu cara baca huruf yang tak ada ombak ini, seperti yang kita belajar tadi, kita kena letakkan baris atas dan huruf alif sebelahnya untuk menjadikan bacaan Ya tu panjang sebanyak 2 harakat. Jadi bacanya adalah Ya, Sin. Kita fokus pada huruf Ya sahaja. Jadi panjang dia sebanyak 2 harakat. Sebagai tambahan, bagi huruf yang tak ada ombak, iaitu huruf Ha, Ya, To, Ha dan juga Ra, kita akan fokus kepada huruf Ra kerana huruf Ra terdapat 2 pendapat dalam cara bacanya. Okay, yang pertama, huruf Ra akan dibaca seperti yang telah dijelaskanlah sama seperti huruf lain, iaitu kita akan panjangkan 2 harakat. Ra. Dan ada pendapat lain juga. Cara bacanya adalah kita kena eja nama huruf Ra iaitu Ra, Alif, Hamzah. Panjang sama juga sebanyak 2 harakat, cuma bunyinya adalah Ra, kita matikan dengan Hamzah di hujung. Okay, contohnya adalah pada surah Yunus ayat yang pertama, Alif, Lam, Ra. Okay. Dekat sini huruf alif tidak ada ombak, huruf lam ada ombak dan juga huruf ra tidak ada ombak. Saya nak fokus kepada huruf ra sahaja, huruf yang tak ada ombak. Jadi cara nak baca huruf ra, kita boleh pilih sama ada nak baca ra ataupun ra. Jadi cara bacanya adalah alif, lam, ra ataupun alif, lam, ra. Itu adalah cara baca. Boleh pilih sama ada nak baca ra ataupun ra. Seterusnya kita pergi kepada huruf-huruf yang ada ombak. Macam mana kita nak baca huruf-huruf yang ada ombak ketika di permulaan surah-surah. Jadi huruf-huruf yang ada ombak ini, kita akan letakkan ombak lah. Huruf-huruf ini dia memang akan ada ombak sekiranya dia berada pada permulaan surah. Jadi cara nak baca huruf-huruf ini adalah yang pertama, kita perlu eja nama huruf tersebut. Contohnya huruf Nun. Eja huruf Nun, Nun, Waw, Nun. Okay, bukan Num tetapi Nun. Untuk huruf Qaf, ejaan yang betul adalah Qaf, Alif, Fa. Qaf, ujungnya berakhir dengan Fa. Untuk huruf Sad, Sad, Alif, Dal. Ujungnya berakhir dengan Dal. Untuk huruf Ain, ejaan yang betul adalah Ain, Ya, Nun. Ain. Ujungnya berakhir dengan Nun. Untuk huruf Sin, ejaan yang betul adalah Sin, Ya, Nun. Sin. Untuk Lam, Lam, Alif, Mim.
lam. Untuk kaf, kaf, alif, fa. Kaf. Dan last sekali adalah huruf mim. Ejaan yang betul dan sebutan yang betul adalah mim, ya, mim. Bukan min, tetapi mim. Berakhir dengan huruf mim di hujung. Jadi ini adalah ejaan yang betul bagi huruf-huruf yang ada umbak ini. Jadi bila kita nak baca huruf-huruf yang ada umbak, kita kena sebut ejaan dia. Kita kena eja. Nun, qaf, sod, ain, sin, lam, kaf dan juga mim. Okay, cara nak panjangkan, cara nak bacanya adalah kita kena panjang sebanyak 6 harokat pada suku kata yang pertama. Jadi kita nak baca panjang 6 harokat sebab huruf ni ada ombak. Jadi kena panjang sebanyak 6 harokat pada suku kata yang pertama iaitu untuk huruf nun. Panjang dekat nun dulu sebanyak 6. Nun. Dah habis 6 harokat baru sentuh nun yang terakhir ini. Nun. Sama juga dengan qaf, suku kata yang pertama, panjangkan dahulu. Qaf, dah panjang qa 6 harokat, baru kita sentuh huruf fa. Qaf, sama juga dan seterusnya lah. Sod, ain, sin, lam, kaf, mim. Itu adalah cara baca yang betul. Seterusnya, untuk baca huruf-huruf yang ada ombak ni pula, dia akan ada hukum yang berlaku jika ada huruf selepas huruf nun, ain, sin, lam dan juga mim. Nun, ain, sin, lam dan juga mim. Sebab apa akan berlaku hukum dekat selepas huruf nun, ain, sin, lam, mim adalah kerana huruf-huruf ini dia berakhir dengan nun mati, nun mati, nun mati dan juga mim mati. Jadi hukum yang akan berlaku selepas huruf nun, ain, sin, lam dan juga mim akan berlaku antara huruf idgham, ikhfa ataupun izhar. Kita kena tengok huruf apa yang ada selepas huruf-huruf ini. Baiklah, kita akan tengok contoh pada ayat pertama surah Al-Qasas. Jadi, kalau kita tengok dekat sini, ayat pertama dia bermula dengan huruf, iaitu huruf ta, sin dan juga mim. Huruf-huruf ini adalah huruf ta, sin dan juga mim. Huruf yang berombak adalah huruf sin dan juga mim. Kita akan fokus kepada huruf yang berombak sahaja. Jadi, kalau kita tengok kat sini huruf yang ada ombak iaitu huruf sin. Selepas huruf sin ada huruf mim. Ejaan huruf sin, sin, ya, nun. Dan huruf mim, mim, ya, mim. Jadi kat sini akan timbullah satu hukum apabila nun mati berjumpa dengan mim. Nun mati berjumpa mim, hukumnya adalah idgham ma'al ghunnah. Jadi cara nak baca idgham adalah kita akan masuk terus pada huruf mim. Jadi cara nak baca dia adalah Sim, mim. Huruf nun ini kita tak akan baca. Kita akan terus masukkan. Si tadi panjangkan 6 harokat. Si. Dah habis 6, kita terus masuk huruf mim. Sim. Dengung sebanyak 2 harokat dahulu sebab idgham ma'al ghunnah ada dengung. Sim, mim. Itu adalah cara bacaan yang betul. Terusnya saya pergi contoh yang kedua iaitu pada surah Asy-Syura. Okay, saya nak fokus kepada ayat yang kedua. Okay, macam mana cara nak baca dia? Huruf ain dieja ain ya nun. Berakhir dengan huruf nun. Jadi sekiranya ada huruf selepas ain akan wujudnya hukum. Seterusnya huruf sin. Sin ya nun. Berakhir dengan nun juga. Jadi jika ada huruf selepas huruf sin, dia akan timbul juga hukum. Jadi huruf yang terakhir adalah qaf, kita akan eja qaf, alif, fa. Jadi dekat sini ada pertembungan nun mati berjumpa sin dan juga nun mati berjumpa qaf. Untuk nun mati jumpa sin dan nun mati berjumpa qaf, hukumnya adalah sama, iaitu hukum ikhfa hakiki. Hakiki. Jadi cara nak baca hukum ikhfa hakiki, kita akan sengitkan sedikit bunyi dengung tersebutlah. Jadi cara baca yang betul adalah, saya letakkan baris.
Okey. Cara baca dia adalah Ain. Panjangkan dahulu 6 harokat sebab tiga-tiga huruf ni ada ombak. Jadi kita kena panjangkan sebanyak 6 harokat dahulu pada suku kata yang pertama. Ain. Kemudian dengung dia adalah macam tu. Sedia sebut huruf sin. Ain, sin, qaf. Itu adalah cara bacaan yang betul. Okey, hukum kat sini selepas huruf ain dan juga selepas huruf sin akan ada hukum ikhfa hakiki. Jadi cara dengungnya adalah kita sedia nak sebut huruf sin dan juga huruf qaf lah. Dan bunyi dengung tu kita samarkan sedikit. Jadi bunyi bacaan yang betul saya ulang sekali lagi. Ain, sin, qaf. Itu adalah cara bacaan yang betul. Seterusnya kita pergi pada poin yang terakhir iaitu jika huruf-huruf ini, 8 huruf ini berada di akhir, perlu bunyikan sifat huruf mati pada akhir ejaan huruf tersebut. Contohnya, saya ambil huruf qaf. Ejaan huruf qaf tadi, qaf, alif, fa. Jadi, saya bagi contoh iaitu pada surah Asy-Syura tadi saya ambil balik. Surah Asy-Syura ayat yang kedua, bacaannya adalah Ain, sin, qaf. Okey. Jadi tengok dekat sini iaitu huruf qaf. Kita fokus pada huruf qaf. Qaf berada pada huruf yang terakhir. Jadi cara nak baca huruf yang terakhir ini, kita kena bunyikan sifat huruf mati. Sifat huruf mati pada akhir ejaan huruf tersebut. Iaitu huruf qaf. Ejaannya adalah qaf, alif, fa. Jadi kita perlu keluarkan sifat huruf mati pada huruf fa. Fa ketika mati perlu keluarkan angin. Iaitu ini adalah huruf hamas. Huruf yang berangin. Kena keluarkan angin. Jadi bila kita baca huruf fa ini perlu keluarkan angin. Iaitu Ain, sin, qaf, qaf. Keluarkan angin pada huruf fa. Qaf. Itu adalah cara bacaan yang betul. Baiklah, itu sahaja untuk penerangan huruf yang ada ombak dan juga huruf yang tak ada ombak. Jadi, jom kita applykan. Kita tengok pada surah Maryam ayat yang pertama. Okey, surah ini dia bermula dengan huruf. Itu ayat yang pertama. Okey, kat sini dia terbahagi kepada dua. Ada huruf yang ada ombak, ada huruf yang tak ada ombak. Saya fokus pada huruf yang tak ada ombak dulu sebab cara baca dia senang saja. Huruf yang tak ada ombak adalah huruf ha dan juga ya. Jadi kita perlu letakkan baris atas pada ha dan juga ya. Kemudian tambahkan alif menjadikan bacaan panjang sebanyak 2 harokat. Ha, ya. Okey, untuk huruf kaf, ain dan juga sad, huruf ini perlu dieja. Jadi kita akan eja lah. Kaf, alif, fa, kaf, ain, ya, nun, ain, dan juga sad. Alif, dal, sad, ain, kaf. Jadi, kita tengok pula selepas huruf-huruf yang ada ombak ini. Iaitu kita nampak kat sini selepas huruf ain, ada huruf nun mati berjumpa sad. Nun mati berjumpa sad, hukumnya adalah sama juga, iaitu ikhfa hakiki. Yang kita belajar sebelum ni lah, ikhfa hakiki. Jadi cara bacaan dia adalah dengung yang samar-samar dan sedia nak masuk huruf sad lah. Kemudian huruf sad berada di hujung huruf yang ada ombak. Jadi huruf ini kita perlu bunyikan sifat huruf mati dalam ejaan huruf tersebut. Iaitu huruf sad, ejaan huruf tersebut adalah sad, alif, dal. Dan huruf dal merupakan huruf yang terakhir. Sifat huruf dal ketika mati adalah lantun ataupun qalqalah. Jadi kita kena lantunkan pada akhir bacaan nanti. Sad. Okay, kena lantunkan pada huruf dal. Jadi jom kita baca sama-sama. Untuk huruf yang berombak, saya ingatkan sekali lagi, panjangnya sebanyak 6 harokat. Panjangkan pada suku kata yang pertama dahulu. Sad. Okay, kita cuba baca. Bacaan yang betul adalah Kaf, ha, ya, ain, sad. Sekali lagi. Kaf, ha, ya, ain, sad. Itu adalah cara bacaan yang betul. Baiklah, itu sahaja untuk penerangan cara baca surah yang bermula dengan huruf-huruf.